So string ni ialah, kita kata dia adalah huruf-huruf kan. Dia adalah kombinasi huruf-huruf. Okay. Maksudnya perkataan. Contohnya saya. Saya tu adalah satu perkataan. Kita declare it as a string. Okay. Kita declare dia as a string. Sebenarnya dia adalah array. Dia adalah array. Array apa? Array of character. Okay. So bila satu-satu huruf, okay, satu huruf, contohnya saya kan. Contohnya saya. So saya maksudnya dia adalah terdiri daripada 4 huruf. Okay. So sebab tu dah dikata string ni adalah array of character. Means that dia adalah huruf-huruf S, lepas tu A, lepas tu Y, lepas tu A. So dia ada 4 huruf, array of character. Itu adalah string. Okay. Sekejap Okay, so dia adalah array of character. Awak boleh tengok slide yang saya bagi tu dan boleh tengok juga video. Nanti saya bagi link video lah. Okay. Tengok apa itu array of character. Okay, nampak tak apa yang saya share? Nampak tak? Nampak. Okay. Okay. Okay, string ni kenapa dia adalah apa ni, kelas, sebab kita boleh manipulate dia. Okay, so kita kata suppose you need to write a program to replace all occurrences of a word with a new file in the word. How do you solve this problem? Okay, so this chapter introduce strings in text file. Tapi yang kita cover adalah string sahaja. Di dalam chapter ni dia cover string dengan text file. Tapi yang kita akan tengok adalah string sahaja. So yang text file tu awak explore sendiri lah. Text file tu macam mana kita nak simpan string tu dalam bentuk dalam file lah, dalam file. Okay. So pertamanya macam mana kita nak construct string. So kita boleh kata string, okay, ni variable dia, message. Okay, variable dia message. Okay, message dia adalah welcome to Java. Okay, welcome to Java. Ataupun kita boleh sebenarnya buat macam ni. String message sama dengan new string welcome to Java. Okay, ada dua kaedah. Sebab apa kita boleh pakai yang ni? Yang kedua ni sebab apa? Sebab dia adalah kelas. String tu adalah kelas. Bila kita kata kelas, kalau dalam OOP, kelas tu kita boleh declare kelas ataupun kita guna kelas yang sedia ada. Okay, kelas yang sedia ada. So, macam kelas scanner kan. Scanner, awak buat new scanner kan. So, string boleh buat new string. Tapi kalau integer message, contohnya integer message, dia tak boleh buat new ni sebab dia bukannya kelas. Okay. So ini adalah beberapa fungsi untuk kita, beberapa function yang kita boleh guna dalam string. Kita boleh cari string length, panjang string tu. Lepas tu kita nak retrieve individual characters. Okay, kita nak retrieve dalam satu string tu, dalam satu string kita nak retrieve huruf mana. So kita boleh trace, kita boleh buatlah. Okay, string concatenation ataupun concat
Concat ni maksudnya kita nak gabungkan antara string 1 dengan string 2. Contohnya kita ada saya dengan makan. So kita nak gabungkan. Boleh. Dia ada function dia. Itu kita guna concatenation. Concat dia ada cara dia. Okay. Lepas tu substring. Substring tu macam mana kita nak rujuk satu-satu string daripada berapa ke berapa tu kita boleh rujuk dia. Okay. Lepas tu kita boleh buat comparison antara string 1 dengan string 2 ni kita boleh compare. Nak guna equals, nak guna not equal ataupun kurang daripada apa maksud dia. Okay. Satu lagi adalah string conversion. Kita boleh convert string tu kepada array. Okay. Lepas tu kita boleh finding a character. Okay, ni kita boleh finding character dalam satu string tu. Kita boleh finding a character. Okay, kita boleh convert juga characters and numeric values to string. Kita boleh convert huruf ataupun nombor kepada string, kepada sesuatu string. Okay, untuk constructing string ni, okay, bila kita constructing dia, so kita boleh buat macam ni new string. Ataupun kita pakai new string welcome to Java. Okay, new string welcome to Java ni boleh. So sebenarnya kita boleh ringkaskan, tak payah new string dah. Okay, kita boleh pakai message welcome to Java macam ni lah. Okay. Okay, strings are immutable. Immutable ni maksudnya dia nilai dia tidak boleh bertukar. Okay, contoh kita ada string S sama dengan Java. Lepas tu kita ada S sama dengan HTML. Kalau dalam database, dalam data type biasa, contohnya awak declare integer S sama dengan 1. Lepas tu awak buat S sama dengan 2. So, nombor 1 tadi kita boleh potong kan? Kita boleh potong maksudnya kita gantikan dengan 2. Tapi bukan string. Bukan string. String dia kata immutable. So, its content cannot be changed. Okay, contohnya kita ada declare tadi string S sama dengan Java. So, dari segi gambar racah ni kita boleh buat macam ni. S sama dengan Java. Okay. Lepas tu kita ada S sama dengan HTML. Okay, maksudnya macam ni. Tadi kita buat, tak nampak tak saya share? Nampak kan? Nampak kan? Nampak Puan. Okay, kita buat tadi string S sama dengan Java. So sekarang ni S sama dengan HTML. Kalau ikutkan logik, kita akan replace Java tu dengan HTML kan? Kalau data biasa. Tapi string tidak. Okay, string tidak. Mula-mula string ni refer kepada Java kita buat. Okay, bila kita kata S sama dengan HTML, dia bukan potong nilai variable dalam S tu Java dengan HTML, tapi dia tunjuk kepada satu yang lain, HTML. So bila kita buat Java, kita buat S sama dengan HTML, so dia akan point kepada yang lain. Tadi maksudnya macam ni, S kita create Java, so S dia tunjuk kepada Java. Okay, S tunjuk kepada Java mula-mula. Lepas tu bila kita buat S sama dengan HTML, maksudnya S tunjuk kepada HTML. So pangkah Java ni tunjuk kepada HTML. Itu adalah string. Okay, nilai Java tu masih lagi ada, dia tak replace apa pun. Cuma S tadi, S tadi kita point kepada HTML. Okay. Since strings are immutable and are frequently used to improve efficiency and save memory, the JVM uses a unique instance for string. Okay, such as instance is called intern. Okay, so bila kita buat macam ni,
Okay. S1 sama dengan welcome to Java. So kita ada S1 sama dengan welcome to Java. Kemudian S2 sama dengan welcome to Java. Dia lain ni. S1 dengan S2 adalah yang lain-lain. Cara kita declare dia tu lain-lain kan. Kalau tengok S1 tunjuk kepada intern string welcome to Java. Kemudian kita ada new string welcome to Java, so dia buat yang lain So yang ni adalah objek untuk string object, dia panggil string object, bukan intern string, dia panggil string object. Okay, kalau ada new ni dia panggil string object. So S3 welcome to Java, maksudnya S3 welcome to Java ditunjuk kepada tempat yang sama dengan S1. Okay. Okay, so kita kata S1 sama dengan S2 is, so kita kata S1 sama dengan S2. So S1 sama dengan S2 is, ni patutnya ada S2 ni, okay, is false. So a new object is created if you use the new operator. Okay, so dia kata sekejap S1 sama dengan S3 is true. S1 sama dengan S3 is true. Sebab dia refer to objek yang sama. Kalau S1 sama dengan S2 is false. S1 tak sama dengan S2. Kalau tengok gambar rajah ni, S1 memang dia tak tunjuk kepada objek yang sama kan. So dia tunjuk kepada different object. Okay. So, kalau benda new maksudnya benda lain Okay, ni cara nak trace dia. So tengoklah. Okay, ni adalah string punya class. So kalau class string, class kita boleh buat dalam UML class diagram. Nanti awak belajar OOP, kita buat UML class diagram. Ini adalah kita panggil class. Class petak tu adalah class. So dalam class string, dia akan ada method, dia akan ada constructor semua tu lah. Okay. So ini adalah method-method yang ada dalam class string. So dia ada compare to, equals. Okay, equals ni dia nak tengok check boolean operator boolean data type. Okay, equals ignore, lepas tu dia compare to ignore. Okay, ni adalah method-method yang disediakan dalam string yang kita boleh guna sahaja. Kita tak perlu create method lain untuk buat benda yang dah ada dalam ni So kita guna sahaja. So ni adalah method yang ada dalam string punya class. Okay. So let's say kita ada S1, S2. Kita nak tengok equals Equals tu maksudnya sama. Kita nak bandingkan string tu sama. So cara macam mana kita nak buat? So kita akan buat if S1 dot equals S2. Okay. If S1 dot S1 adalah merujuk kepada welcome dot equals S2. Okay, dot equals S2. S2 ni merujuk kepada welcome juga. Adakah dia dua string yang sama? Okay. Adakah dia merujuk kepada dua string yang sama? Sama tak dua ni? Sama tak? Sama tak? Tak sama. Kenapa tak sama? So kita akan dapat dia false. Dia akan dapat boolean ni adalah false. Huruf besar, ya. W tu huruf besar. So bila kita banding S1 dengan S2 dia tak sama. So if S1 dot equals S2 maksudnya kita akan dapat false. Kita akan dapat false. Sebab if kan dia return sama ada true ataupun false kan. So kita akan dapat false. Okay, kita akan dapat false yang ni. Okay, ataupun kita boleh buat macam ni. If S1 sama dengan S2. Kita guna sama dengan dua kali Bukan sama dengan sekali. Sama dengan sekali maksudnya kita nak masukkan nilai.
Okay, sama dengan tu kita nak bandingkan S1 dengan S2. Okay, yang lain compare to, kita ada antara objek dengan objek. Let's say kita ada welcome dengan welcome. S1 dot compare to S2 lebih besar daripada kosong. Maksudnya kalau lebih besar daripada kosong ni kita pakai compare to tadi equals. Equals maksudnya sama dengan. Okay. So compare to maksudnya kita nak tengok kalau lebih besar daripada kosong maksudnya S1 tu is greater than S2. Maksud apa is greater than tu? Maksudnya kita bandingkan setiap satu huruf dalam string tu. Okay, adakah dia lebih besar ataupun macam mana? Okay. Else if S1 dot compare to S2 sama dengan kosong. Maksudnya adakah dia sama? Sama dia punya perkataan dia tu sama. Okay, perkataan sama. Ataupun kita ada else S1 is less, kurang daripada kosong lah. Atau kita boleh buat macam ni, S1 dot compare to S2 kurang daripada kosong. Maksudnya kita nak bandingkan antara string dengan string yang mana kurang. Yang mana kurang? Okey. Kalau nilai kita boleh bandingkan 3 kurang daripada 5. Okey, 3 kurang daripada 5. Okey, kalau string macam mana kita nak bandingkan dia? Contohnya saya bandingkan bola dengan cicak. Okay, let's say string saya ada bola, string S1 saya adalah bola, S2 saya adalah cicak. So bila saya buat S1 dot compare to S2, adakah dia lebih besar daripada kosong? Okay, S1 ni bola, adakah dia lebih besar daripada cicak? Apa jawapan dia? True ke false? Ataupun sama? Bola lebih besar daripada cicak? False. Okay, false. Adakah dia lebih besar daripada cicak? Of course dia tak sama. Adakah bola lebih besar daripada cicak? Okay, kita bukan banding bola yang besar tu dengan cicak kecil. Perkataan dia tu. Macam mana kita nak bandingkan? Sebab bola ada 4 perkataan. Bola dengan cicak. So kita akan dapat yang mana? Kurang daripada kosong ke lebih besar daripada kosong? Kurang daripada kosong. Okay. Dalam kes ni, bola dengan cicak, kita akan bandingkan B dengan C. So B mesti kurang daripada C kan? Dari segi kedudukan dia. Tapi kita kena tengok juga, huruf kecil ke huruf besar? Huruf kecil ke huruf besar? Okay, tapi kalau semua kecil, maksudnya kita bandingkan B dengan C, of course B tu kurang daripada C. So bola, dia tak akan pergi kepada yang ni lah. Dia false untuk lebih besar pada kosong. Dia false Dia false. So dia akan pergi kepada S1 less than S2. Okay, sebab bola adalah kurang daripada cicak. Okay, bola kurang daripada cicak. B kurang daripada C. Okay, so B adalah kurang daripada C. Faham, Max? Compare tu? Macam mana kita nak compare? Kita boleh letak lebih besar pada kosong. Okay, di belakang dia tu. Di belakang dia. So S1 dot compare to S2. Okay, kita buat macam ni. Bukan kita bandingkan S1 kurang daripada S2. Salah. Kalau untuk perbandingan string, kita guna compare to. Tapi macam mana kita nak compare? Kita pakai S1 dot compare to dalam kurungan S2. Okay. Nak tengok dia lebih besar, lebih kecil. Okay. Okay. So now kita tengok string length. String length. String length ada characters, ada combining string. So kita yang function lain kita boleh cari length dia, length daripada satu string. Ataupun kita pakai char add. Char add ni biasanya kita nak
kita nak baca karakter kan, char add kosong kan. Okay, ataupun kita pakai concat. So concat ni kita nak gabung dua string. Okay, kita nak gabung dua string. Okay, kalau kita buat message sama dengan welcome, let's say kita declare message ni adalah string, lepas tu dia ada welcome. So bila kita buat, kita print yang ni, message.line ni, kalau kita print message.line, dia akan return 7. Maksudnya kita akan kira bilangan huruf tu. Bilangan huruf. Okay, so welcome dia ada 7 Okay, so ni kita nak retrieve individual characters in a string. Okay, do not use message 0. Dia tak bukan message 0 tu. Okay, walaupun kita pakai variable dia ni, katakanlah message ni kita declare dia, message tu adalah string. So macam mana kita kata dia adalah array of character kan? Tapi kita buat message 0. Okay, message 0 tu adalah cara kita nak rujuk dalam array, betul. Tapi untuk string kita pakai char add. Char add, okay, message.char add index berapa. Contoh kita nak cari, dia memang kalau welcome to Java, kita tengok welcome to Java. Okay, welcome to Java. Length dia berapa? Length dia. So kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, tapi indeks dia bermula daripada 0 sampailah 14. Okay, sampailah 14. 0 sampai 14. Okay, cara nak rujuk W, message.char add 0. Cara nak rujuk E, message.char add 6. Okay, cara nak rujuk J besar ni, apa dia? Cara nak rujuk J besar. Macam mana nak rujuk J besar? Message.char add 7. Bukan 7. Ni bilang huruf dia. 11. 11. Ya, 11. Okay, 11. So ini adalah char add 14 11 kali tu 14. Okay, nak concatenation between two string. So kita kata ada satu string S3, tadi S1, S2 ada value dia. Lepas tu kita nak concat, kita nak gabungkan, kita letak pada satu string yang lain. So macam mana kita nak buat? S3 sama dengan, okay, ni cara dia. Ni cara kita nak concat antara dua string. S1.concat, nama dia concat S2. S1.concat S2. Okay, dari segi stringnya, kita boleh buat macam ni lah. S3 sama dengan S1 plus S2. Okay. So kalau kita nak gabung panjang-panjang ini, so kita boleh buat S1.concat S2.concat S3.concat S4.concat S5. Okay. So, last kali kita akan print S3. S3 tu kita akan print string dia. So kita akan dapatlah concatenation between string tadi. Kita ada banyak string kan. Okay. Lepas tu kita ada substring. Okay, substring kita boleh buat macam ni. Kita ada 0, 11. Let's say kita ada 0, 11. So kita akan ada antara apa ni? 0 sampai 11. Huruf yang ke-11. Jadi kita akan dapat macam ni. Welcome to. Kita akan dapat welcome to. Okay. Kalau kita buat substring 11, so dia akan ambil lebih tu. Lebih dia. Message.substring 11. Kita akan ambil lebih. Ni line message.substring antara range 0 hingga 11. So apa perkataan yang ada di situ? Dia keluar welcome to. Tapi kalau kita buat message.substring 11 sahaja, dia akan ambil start daripada 11 sampai ke atas. Okay, so dia lain. Converting, replacing and splitting string. Okay.
Okay, kita boleh convert, kita boleh replace dan kita boleh split string tu dengan menggunakan to lowercase, to uppercase, to lowercase. Maksudnya kita nak jadikan string tu kepada lowercase, to uppercase kita nak jadikan dia kepada uppercase. String kita nak cut, okay, kita nak split dan kita nak cut lah. Okay, replace, kita boleh replace, kita ada replace first, replace all dengan split. Okay, contoh kita buat welcome ataupun kita declare welcome ni string. So kita boleh buat to lowercase. So dia akan hasilkan W tu besar kan. So dia akan welcome macam ni. Okay, welcome to uppercase. So dia akan jadi welcome besar. Kita trim. So kita akan trim. Dia akan jadi welcome. Okay, welcome ni sebab tak ada apa, sebenarnya ada space kat sini kan. Space. Replace E dengan A. So kita nak replace E dengan A. So jadi while comma. While comma. So E tu digantikan dengan A. Replace first. So kita akan dia jumpa apa ni A sahaja. So kita akan nak replace A sahaja. Replace dengan AB. So dia akan gantikan dengan AB. Replace EL dengan AB. So dia akan gantikan. Replace ni untuk ganti je Okay, splitting the string. So kita boleh split. Macam mana kita nak split dia? Contoh kita ada tokens kita ada Java hashtag HTML hashtag per. So kita split hashtag dengan tambah satu ruang kosong. So dia akan jadi output dia akan jadi macam ni lah. Okay, Java HTML per. Okay, tokens.line ni dia akan return berapa bilangan perkataan yang ada dalam string. Contohnya kita ada Java hashtag per ni kan. HTML per ni so bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, so dia akan buat untuk 13 line tu. Setiap satu tu kita buat untuk index I akan print balik. So dia akan print okay, bermula J. So I kurang daripada 13 tadi kan. So dia akan print tokens kosong. Tokens kosong referring to J. So dia akan print J. Lepas tu token 1. Dia akan print A. Lepas tu J. Lepas tu A. Okay. Lepas tu bila jumpa hashtag tu. Bila jumpa hashtag kita boleh bila jumpa hashtag kita nak replace dengan ruang kosong. Okay. Ni sebenarnya string tokens ni adalah kita tak payah buat for lah. Kita terus split dia. Hashtag dengan kosong. Tapi kalau yang ni kita kena buat looping for lah. Okay, matching. So ni nak match Java dengan Java equals. Okay, ni pakai regular expression. Finding a character in substring. Ni kita boleh pakai finding character index of. Contoh, kita ada welcome to Java index of W. So, kita nak cari index dia, kedudukan dia dalam string tu, dalam array tu. So W adalah kosong. Okay, kalau X ada tak ada. So dia return negatif 1. Kalau index of O 5, return 9. 5, 0, 1, 2, 3, 4. 4 tak? 5, 6, 7, 8, 9. Dia jumpa yang ni, dia tak jumpa 5 ni 5 ni tak ada O, dia ada E, ada M. So dia return kepada. Okay, so yang ni sebenarnya awak boleh buat lah, boleh test. Ada lagi string convert.
Yang ni kita nak pakai string value of, string value of. So instead of dia jadi string, kita boleh convert dia jadi nilai. Okay, dia jadi nilai. Contoh 5.44. So kita boleh convert dia jadi nilai dia. Sama ada kita nak jadi nilai double dan lain-lain. Okay, check palindrome. Palindrome tahu kan? Macam mana kita nak check satu huruf tu? Satu huruf tu dia mempunyai, contoh kita ada string malam. Malam tu kita kata dia adalah palindrome. Sebab dia M dengan M malam. Maksudnya M-A-L-A-M. So dia mempunyai huruf yang sama. Belakang dengan depan dia adalah sama. M, depan M, belakang pun M. A dengan A yang belakang pun sama. Bila kita lipat dua, kan, huruf tu sama. Dia ada nilai tengah dia lah. Palindrome. Dia ada nilai tengah dia. Okay. Lepas tu kita ada karakter kelas. Okay, tadi string. Tadi kelas string. Sekarang ni kelas karakter. So kelas karakter lebih kurang sama dengan string. Dia ada kelas dia sendiri. Kita boleh pakai karakter char value. Setiap string sebenarnya dia ada value dia. A besar dengan A kecil ada value dia. Lain-lain dia ada value dia. Lepas tu kita ada equals. Tadi ada equals juga, tapi equals tadi kita nak compare dengan string. Sekarang ni kita nak compare this character with another. So dia pakai equals juga. Dengan compare tu dengan equals dia sama dengan string tadi kan. Tapi dia ada special dia, kita boleh check is digit. Okay, is digit, is letter, is lowercase. Kita boleh check. Ataupun kita boleh convert dia to lowercase, to uppercase. Okay, to lowercase, to uppercase. So kita boleh, setiap satu huruf tu kita boleh convert dia. Okay, jadi is digit ni dia akan return true if the specified character is a digit. Contoh kita nak check orang tu masuk password. So macam mana kita nak check password dia adalah password yang selamat? Contohnya kan. Contoh password yang selamat dia nak kena terdiri daripada huruf, karakter dan juga simbol. Contoh kan. Jadi kita kena check adakah orang tu masuk semua huruf. So kita akan check adakah dalam tu setiap satu tu karakter tu is digit. Ada digit tak? Ada. Okey. Kalau tak ada is digit tu maksudnya dia tak apa ni, password dia tak secure lah password dia Password dia tak secure lah. So kita boleh check setiap satu huruf dia dalam string tu. Okay. Example, char object compare to new character. Ni cara nak compare dia. Cara nak compare. So ni adalah kita punya variable. Pakai dia character, char object. Object tu adalah variable sama dengan new character B. Okay, kita letak B. So kita declare dia adalah char object ni adalah object B. Dia adalah B. So bila kita bandingkan char object compare to new character A, so dia returns 1. Compare to dia return 1. Character 1. Kalau B dengan B return 0. Kalau B dengan C relatif 1. Ni ikut kurang daripada Kalau B dengan C, kenapa dia negatif 1? B kurang daripada C. Salah kan? B kurang daripada C. Compare to new character C. C kurang daripada B. Negatif 1. So yang ni kita bandingkan antara C dengan B. So A dengan B, B dengan B, C dengan B. Okay, so kita bandingkan macam tu. D dengan B. D dengan B, D kurang tak daripada B. So dia jadi negatif lah. Okay, negatif 2 dan lain-lain. Okay, true false, count each letter. Okay, nanti saya tunjukkan
program. So kita ada count each letter. Setiap satu huruf dalam satu string kita boleh kira berapakah bilangan dia. Okay. String builder, string buffer, ni string. Ni tak payah. Ni regular expression. Sebenarnya regular expression ni banyak yang kita boleh buat. Ni yang komputer dah provide sebenarnya. Awak boleh manipulate dia, tapi saya tak ajar lah. Tapi nak buat pattern ni boleh explore lah. So, kalau ada star ni maksudnya semua java.star dia match, dia cari. Apa lagi? Okay. Itu sahaja untuk string. Jadi pertama sekali saya nak nanti awak test program. Saya bagi dekat dalam group. Okay, dalam group saya nak awak test program. Program dia mudah je. Benda yang kita buat tadi, so kita buat program. Okay, lagi satu saya nak awak buat palindrome. Maksudnya macam mana kita nak tentukan, kita masukkan satu huruf, macam mana kita nak tentukan dia adalah palindrome. Dia adalah palindrome bila satu huruf tu adalah ganjil. Ini ganjil. Lepas tu kita akan check belakang dengan depan dia. Macam mana kita nak check belakang dengan depan dia. Okay. Belakang dengan depan dia sama, so kita kata dia adalah huruf palindrome. Okay. Jadi setakat tu saja. Saya nak awak cuba nanti. Tapi saya bagi coding dia. Okay, ada soalan setakat ni? Ada soalan tak? Tak ada pun. Okay. Untuk minggu ni minggu last. Lepas tu kita akan buat revision. Kita akan terus buat revision. Minggu ni minggu yang ke-12 kan? Minggu ke-12 kan? 13. 14 tak lah. 13 minggu ni. 13 pun. 13 kan? Kita ada 13 dan 14. Kita ada 2 minggu. Itulah minggu ni kita buat latihan string tu dulu. Okey, ada soalan? So, minggu depan kita start buat revision. Minggu depan nanti saya bagi soalan, awak cubalah jawab. Boleh jawab ke tak? Okay. Kalau tak ada soalan setakat tu je. Kita masih meneruskan kelas kita tapi dalam Telegram. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.